Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Zuhair. Kita sambung menggunakan kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sampai pada muka surat yang ke berapa dah? Muka surat 8 28 ya. Dah jauh dah kan? Yang Rumi. Tajuknya apa? Orang-orang mabuk yang mula-mula jaga daripada mabuknya. Saya baca yang Jawi, tuan-tuan baca yang Rumi. Adakah pertemuan? Yang Jawi bukan surat berapa? Ada tak pakai Jawi? Tak apa, mari tengok Ustaz. Mana? Baik, kita masuk kepada 10 orang yang tidak diterima semayang itu ya. Betul ya? Baiklah. Dan satu cerita bermula sembahyang orang yang tiada diterima Allah Ta'ala itu 10 orang. Yang mana Rumi terus masuk tajuk itu. 10 orang yang tiada diterima sembahyangnya. Yang pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah, yang mendengar suara azan tapi tak datang sembahyang berjemaah. Tuan-tuan kena faham ya, yang kata suara azan ni bukan atas ni. Bukan suara dengan pembesar suara, dengan suara yang Tok Bilal original punya azan. Boleh faham ni? Azan yang dimaksudkan di sini ialah azan dengan suara yang asli. Maknanya jiran-jiran ni dia dengar ni. Kalau Tok Bilal tu azan, dia dengar. Kalau tak guna mikrofon pun, loudspeaker pun dia boleh dengar. Maka orang yang dekat-dekat dengan surau ni tiada jemaah melainkan jemaah dalam sembahyang dalam surau atau dalam masjid. Yang jauh-jauh tu tak dengar apalah melainkan dengan pembesar suara, tak daya lah. Ya, pembesar suara kena yang mahal 100,000 tuan-tuan. 4 batu pun dengar, 5 batu pun dengar. Maka dia sembahyang berjemaah di rumah dia pun boleh lah. Tapi yang hak lain-lain ni, mailah sembahyang di sini. Untuk siapa? Suami-suami, bapa-bapa, laki-laki sembahyang berjemaah di masjid atau di surau. Orang perempuan Ustaz, boleh, tak dilarang. Sembahyang di masjid, di surau, silakan. Boleh datang jika tidak menimbulkan fitnah. Kalau perempuan tu datang sembahyang berjemaah di masjid mendatangkan fitnah, maka dia sembahyang di rumah dia lebih afdal daripada di masjid. Macam kita sekarang, pintu untuk wanita lain, tandas untuk wanita pun lain, sembahyang untuk wanita pun lain, duduk pula di balik langsir, maka tidak menimbulkan fitnah. Haruslah perempuan datang, tak timbullah masalah. Jangan tuan-tuan halau demo pula. Ya, setengah orang perempuan dihalau je datang. Apa datang ni? Ya, itu tak boleh dihalau, tempatnya elok, semua elok. Ada tempat wuduk, ada tandas, ada tempat sembahyang. Berbeza dengan kita. Baik, jadi yang pertama sekali, orang yang tidak datang sembahyang, allazina yasma'una al-adhan wal iqamah la yahdurna al-jamaah. Orang yang dengar azan dan iqamat tetapi tidak hadir untuk sembahyang berjemaah, maka sembahyangnya tiada diterima oleh Allah Ta'ala. Maksud mendengar azan itu ialah suara yang original, tiada bantuan pembesar suara. Baik, yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat harta, maka sembahyangnya juga tidak diterima. Digabungkan ayat wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikan solat dan tunaikan zakat. Ini dipanggil sebagai ayat-ayat berkembar. Wa aqimus salah, selepasnya mesti zakah. Adanya sembahyang dan ada zakat. Sembahyang tak bayar zakat, ditolak sembahyang.
Zakat bayar, tak semayang, zakat ditolak. Nak diterima, dua-dua kena buat. Zakat kena buat, semayang buat. Melainkan kalau tak mampu untuk bayar zakat, tak ada sebab untuk dia bayar zakat, maka tiadalah wajib dia. Tetapi bagi kita ni wajib berzakat. Zakat simpanan, zakat barang emas kita. Isteri tuan-tuan ada 5 kilo barang emas, kenalah bayar zakat. Ada yang nak kata, Ustaz dah bayar dah zakat. Bila? 4 tahun lepas. Barang emas dia yang 4 tahun lepas dia bayar. Dah bayar kata dia. Sebab tu tuan-tuan, daripada duk simpan, ambil pakai. Masalahnya Ustaz, bila pakai takut kena rompak Ustaz. Simpan kena zakat. Kalau gitu tu saya pakai, tu saya simpan. Apa nak buat Ustaz? Jual lah. Tapi buat benda lain yang lebih bermanfaat. Niagakan duit itu. Buat modal berniaga, jalankan, pusingkan duit. Baik, yang ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina. Sembahyang, zina juga, balum juga, maka tiada diterima. Orang yang berzina ini sudah hilang imannya. Macam mana orang yang pakai baju menanggalkan pakaian. Kita sekarang ni cantik sebab ada baju. Lawanya kita ni pasal ada baju. Cuba buka baju tu, panau, kurak, bekas kudi, semuanya ada. Cantiknya kita ni pasal baju. Begitulah cantiknya manusia kerana iman. Pakaian dia ialah iman. Kalau dia sudah buang pakaian iman, mana cantik lagi iman? Begitulah orang bertelanjang. Tidak cantik lagi dia, kerana tidak berpakaian dengan pakaian yang baik. Maka orang yang bertelanjang imannya, salah satu puncanya ialah kerana berzina. Akibat daripada perbuatan dia itu, solatnya tidak diterima. Yang keempat, sembahyang orang yang memakan riba. Dosa orang makan riba ni macam dosa bunuh Nabi. Dosa orang makan riba ni macam dosa bunuh Nabi. Bunuh orang pun dah dosa, bunuh Nabi berganda-ganda lah dosa dah. Tuan-tuan beli kereta pinjaman Islam, Islamic loan. Tetapi bila datang insurans, konvensional loan, konvensional insurans, tak boleh nak. Bila dah pinjam bank kereta secara Islam, buatlah insurans pun secara Islam. Jangan terlibat dengan unsur riba. Satu benda riba tu kena seksa dalam neraka berapa puluh tahun. Akibat daripada makan riba sekupang, 2 kupang. Jadi yang riba-riba ni kita tolak buang. Pastikan yang halal sahaja. Yang kelima, sembahyang orang yang menyamun, pencuri. Kerja mencuri, tapi sembahyang tiada diterima. Apa makna tiada diterima Ustaz? Tiada diterima selagi mana tak bertaubat. Sah. Tuan-tuan penyamun jadi imam, tuan-tuan makmum, dia penyamun tapi dia imam. Habis sembahyang nyembang untuk imam. Untuk imam, orang imam surau ini ke? Tidak, saya datang nak menyamun. Tu kenapa tu imam jadi imam? Tak ada imam, saya imam lah. Imam tak datang, jadi saya lah jadi imam. Kejap, dia kamu ikut buat apa? Saya datang nak mencuri, saya pekerjaan saya pencuri. Hukumnya sah sembahyang, cuma tak ada pahala. Siapa yang tak ada pahala? Yang menjadi imam tu lah, yang penyamun. Atau macam saya ni Ustaz, sah tak Ustaz? Sah. Sembahyang saya diterima tak? Diterimalah sebab kamu bukan penyamun. Yang penyamun tarbusnya dialah tak diterima. Habis tu macam mana dia nak diterima sembahyangnya Ustaz? Hendaklah dia bertaubat dan memulangkan balik, mengembalikan balik kecuriannya. Apa yang dia curi, pulangkan balik, barulah Allah terima sembahyangnya. Sekarang sembahyang 10 orang ni tergantung-gantung. Bila masa diterima balik? Bila taubat baru diterima. Kalau tidak, tak ada pahala. Akan sampai pahala bila bertaubat. Yang kelima, yang keenam, sembahyang orang yang memakan yang haram. Setitik arak 40 hari Allah tak terima sembahyang. Setitik, sebotol
Satu tin beribu-ribu titik didarabkan dengan 40 hari. Selagi mana tak bertaubat. Yang ketujuh, sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram. Yang haram ada dua. Haram mutlak, babi. Haram mutlak. Rimau, katak, biawak, haram mutlak. Yang keduanya, haram kerana bukan izin, bukan hak. Buah rambutan tu halal, tapi kerana ambil tanpa izin, haram dimakan. Buah durian tu halal, tapi jumpa tengah jalan, haram dimakan. Duit tu halal, tapi mencuri, haramlah dia. Asalnya halal, tapi cara dapat tak betul, bertukar menjadi haram. Saya sebut dah semalam, ikan tu halal, tapi jumpa lori ikan terbalik, dia curi ikan, maka haramlah ikan. Macam dia telur intan, lori susu tin, apa nama, tin susu ni, yang susu dalam tin ni, susu tepung ni, terbalik, habis orang kampung ambil. Polis datang guna dia punya petrokar dia tu buat pengumuman, sesiapa yang mengambil susu pulangkan balik, siapa yang ambil sila pulang balik, tuan-tuan. Subhanallah. Polis minta, pasal Tokey minta tin pulangkan balik. Pakak duk ambil tin, dia kiranya rezeki tu dia. Gamak tu tuan-tuan. Ambil susu orang punya, kawan dah aksiden, kamu pergi ambil dia pula bagi minum pada anak pula. Bancuh-bancuh bola botol, goncang-goncang, sumbat pada mana. Gamak tu tuan-tuan. Nak jadi baik apa anak macam tu? Kalau dimasukkan sumber yang tidak halal. Kemudian yang ke-8, sembahyang orang yang menjual yang haram. Sekarang ni dah banyak makanan eksotik, katak, ular, lipas. Maka ada orang kita yang membekalkan makanan ini pada orang-orang bukan Islam. Ditangkap katak, katak yang gemuk-gemuk, sekilo RM20 dijual. Biawak dijualnya, ular sawak dijualnya. Semaya orang macam ni tak diterima. Kita belah-belah pekan ni tak buat lah kot. Belah-belah kampung, jumpa babi, babi jual. Jumpa ular sawak, dia hambat ular sawak, dia jerut ular sawak, boh langguni jual. Balik beli beras, kopi, gula, anak-anak makan, hasil daripada jual ular sawah. Bila kita tanya haram, kita kata haram, saya bukan makan, saya jual je, haram. Tapi kalau ada manfaat, tak apa. Tuan-tuan buat ternakan lintah, harus. Dia tak tahu nak ternak apa, ayam dah ternak dah, ya, itik lembu, kambing, bor pun dah ternak dah. Sekarang orang ternak lintah, harus. Jika lintah itu diternak untuk pengubatan, ya, untuk bekam menggunakan lintah, boleh? Boleh, tak apa. Nak berubat, sekarang orang sakit nak buang darah kotor dengan lintah, terapi lintah. Ya, sakit gaut, dia maka dia suruh lintah makan darah kotor dia, ambil asid morik, akhirnya lintah dapat gaut. Dia, hukum dia harus dia menternak lintah itu. Tak apa. Sekarang di Kuala Lumpur banyak terapi-terapi guna lintah, terapi guna lintah dan terapi guna ikan. Rendam kaki dalam akuarium, ikan mari makan, lumut-lumut, karat-karat di kaki dia. Dia sejauh RM5 ke? RM35 ke? Siapa yang kaki tak pernah gosok tu, lagi banyak ikan datang. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke spa-spa macam itu, tengok kaki orang tu penuh dengan ikan, confirm 4 tahun tak pernah gosok kaki. Ya, setengah orang malu nak masuk situ sebab nampak sangat kaki dia kotor. Ikan pun tahu kaki dia kotor. Baik. Kemudian ke-9, sembahyang orang yang lari daripada Tuhan, hamba yang lari daripada Tuhan. Ulama-ulama memaksudkan hadis ini ialah larinya seorang suami meninggalkan anak isteri dia. Asal duduk di kampung, kerja tak cukup duit, datang Kuala Lumpur jadi jaga.
Sebulan sekali balik. Kemudian sebulan, 2 bulan sekali balik. Kemudian 3 bulan sekali baru balik. Lama-lama langsung tak balik. Sebab apa tak balik? Dulu kerja jaga, sekarang jadi imam. Tak balik dah. Anak tinggal, isteri pun tinggal. Isteri pasal lah mau penggetah. Mana suami kamu pak? Entahlah makcik, dah lama tak balik. Tak hidup, tak mati. Rupa jadi imam Warak Yamat di Kuala Lumpur tu, suami dia. Maka suami dia tetap tidak diterima sembahyang sebab membiarkan isterinya gantung tiada bertali. Fa imsakum bi ma'ruf atau tasrihum bi ma'ruf. Kalau dah beristeri, pegang isteri elok-elok. Kalau tak nak pegang, lepaskan elok-elok. Kalau berkahwin, pegang elok-elok. Bagi makan, bagi minum, bagi keselamatan. Kalau dah agak-agak tak mau, cerai elok-elok. Boleh dia menikah dengan orang lain. Jangan seksa hidup dia. Walaupun dia jadi imam di sini, dia tak bagi nafkah pada isteri dan anak-anak dia, tetap ditolak sembahyang dia. Yang terakhir, yang ke-10, sembahyang perempuan yang masam mukanya. Ceh, apa benda tu? Apa benda? Astaghfirullahalazim, latah saya apa? Ya. Dah dekat 60 dah, latah lah tu. Baik, yang ke-10, sembahyang perempuan yang masam mukanya atau derhaka atau bercakap dengan marah kepada suaminya. Last sekali baru untuk orang perempuan yang masam muka, yang cakap kasar, yang lawan suami. Mayang macam mana pun Allah reject semayang dia. Masam muka, dia macam rajin dah masam muka. Letih semayang. Kira orang tua tu nyampah aku, baik aku semayang. Dalam keadaan dia marah kat laki dia, ditolak semayang. Ya, banyak ni tuan-tuan. 10 jenis manusia yang Allah tolak semayang. Jadi tahan-tahanlah, janganlah masam muka. Kadang-kadang sikit punya sebab pun masam muka. Sikit. Ajak pergi Giant, suami tak mau pergi. Bila suami kata malas lah, jalan jam, nak parking pun susah. Pergi dekat-dekat ni udah lah, kata suami dia. Awak tu memang, kalau kita ajak, haram ikut. Kalau kawan dia ajak, Ustaz Kazim ke mana berikut? Nyampak. Saya juga kena. Tak ada kena-mengena dengan saya pun. Apa hal Giant datang ke saya pula? Alah, dia pun masa muka kat lelaki dia. Nyampah lawa ni. Pun semayang so. Allahu Akbar. Allah tak terima semayang selagi mana duk masam kat suami. Senang aja tuan-tuan. Tak ada benda nak masak, tak usah masak. Abang, bawang dah habis. Masak tu siapa suka guna bawang. Abang, minyak masak dah habis, pergilah beli. Tak beli juga, tak usah masak guna minyak. Rebus saja, tak lah. Abang, santan tak ada lah bang, belilah santan. Suami tak gerak juga, buat gulai, tak payah santan. Bila suami kata tak sedap, awak tak beli santan. Lah, senang je dia orang perempuan ni. Tanggungjawab membeli suami. Tanggungjawab tu ialah suami. Sekarang suami yang tunggu dalam kereta, isteri lah bersusah payah naik market, turun market. Alasan suami, parking tak ada. Abang tunggu dalam kereta, parking tak ada ni, Kang Saman kan. Dia relax, buka Klasik Nasional, relax. Gedi tangan dia atas. Duduk kat steering kereta, gedi. Ya, isteri nu bersabung nyawa, naik tangga, turun tangga dengan licin, dengan duk bertempur dengan Bangladesh, duk berimpik dengan Indonesia, berimpik dengan Vietnam, berimpik dengan Mak Rempit, nak bawa dua-dua raga turun tu. Sepatutnya tanggungjawab tu ialah tanggungjawab kita, para suami. Ayang duduk diam-diam dalam kereta, biar abang yang pergi beli. Tuliskan apa nak beli. Itu dah sepatutnya. Minyak masak, senang baik tu. Lagi bawang, selesai. Selamat. 5 minit je tuan. Bawang 1 kilo, minyak masak 1 tin, dah balik. Balik rumah, setengah bawang tak boleh pakai. Tu yang orang perempuan tak percaya kat suami tu. Dia bukan pilih, dia main balon borong bola plastik timbang tu. Isteri dia lain, dia tengok bawang dia perhati satu. Nak 1 kilo tu saja sejam tuan-tuan.
Atau cermatnya orang perempuan di situ pula. Suami memanglah cepat, tapi ya Allah, ada tak puas hati. Balik rumah kan, bergaduh lagi sekali pula. Baik, kemudian mengeluarkan khatib di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumah dengan tiada izin suami. Saya dah sebut dah, tak perlu minta izin kalau datang berkuliah, sebab kuliah tu wajib. Macam kita pagi ni, suami tak bagi datang, tak payah minta izin, tak apa. Ataupun suami larang pun tak apa, datanglah. Suami akak bukan bagi datang ni ustaz, dia tak suka dengan ustaz. Kenapa? Ustaz kan nak tanding, kata dia. Tapi akak datang juga, akak nak mengaji. Dia tak izin kakak datang, akak lantak dia lah ustaz. Benda bukannya salah, hukumnya tak salah. Datanglah belajar walaupun suami larang, sebab menuntut fardu ain. Tetapi kalau benda tu bukan fardu ain, tak boleh isteri keluar melainkan dengan izin suami. Apa dia? Ziarah orang mati, ziarah orang sakit, pergi pampir, ya, pergi baca merharban, kena minta izin suami tu. Pergi buat belajar masak-masak atau buat kek lapis. Ya, petang ni kita akan belajar kek lapis, datanglah ya, kena minta izin suami. Suami tak izinkan, jangan pergi. Abang, saya belajar kek untuk abang, nanti abang makan saya punya kek. Tak payah, beli je. Kamu nak buat kek lapis tu 3 jam, makan 3 minit, baik beli je. Isteri keluar juga pergi, selama dia keluar itu dalam murka Allah Ta'ala. Ustaz, niat saya baik ustaz, ziarah orang mati. Ziarah orang mati sunat, taat dengan suami wajib. Sekarang mana besar pahala? Yang wajib ke yang sunat? Yang wajib, taat. Tuan-tuan pandang baik, kalau ada isteri tak datang ziarah isteri kita, isteri kita sakit, ada satu perempuan tak datang, kita tanya pada kumpulan wanita yang datang, Kak Leha tak datang ke? Tanya suami. Dah ngajak dah, tak nak datang. Dia kata suami tak bagi datang. Astaghfirullahalazim. Apalah jenis orang macam itu. Jiran sakit pun tak datang. Suami dia tak ada, suami dia pergi kursus. Dia pesan pada isteri dia, jangan keluar rumah tu, yang Kak Leha tak datang tu. Ni orang tak faham. Mesti dia mengaji dengan Ustaz Kazim tu. Saya juga kena lagi sekali. Memanglah suami kata jangan keluar rumah sebelum pergi kursus. Aku dah bagi cukup dah, beras dah 2 kampit, ikan dan ayam untuk 2 minggu, santan pun aku dah sediakan untuk seminggu. Kamu tak payah dah keluar mana-mana rumah. Kalau orang sakit ke apa-apa, duduk dalam rumah aja, abang tak izinkan. Kewajipan itu, taatlah pada suami, pahala besar. Habis itu ustaz tak ziarah, ustaz orang sakit, tak sunat dah ziarah, sebab masa itu suami dah kata jangan keluar rumah. Tidakkah itu meninggalkan semangat kejiranan ustaz? Menjaga hak suami lebih baik daripada menjaga hak jiran. Maka tuan-tuan pandang baik, jaga-jaga tadi, jangan salah sangka pada orang, jangan busuk pada orang, busuk hati. Pandang baik, mungkin suaminya tak datang, mungkin suaminya tak dapat dihubungi kerana tidak ada liputan pada talian handphonenya. Jadi pandang baik, jangan bila orang tak datang kita kata tak bermasyarakat, kita kata tak bercampur, jangan. Mungkin ada halangan yang lebih besar daripada itu. Ataupun kata dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, dalam murka Allah, hinggalah dia balik ke rumah, hinggalah redha suami kepadanya. Minta maaf pada suami, abang, tadi saya keluar tanpa izin, maafkanlah saya. Okey, abang maafkan. Barulah Allah balik redha padanya. Pada suatu riwayat telah melaknat akan malaikat di langit dan tiap-tiap sesuatu yang terbang di udara melainkan jin dan manusia, hinggalah kembali ia pada suaminya. Kitab ni tuan-tuan, kitab ni ditulis sampai terbang pun tak wujud lagi. Kitab ni ditulis kapal terbang pun tak wujud lagi. Tapi dia kata dah, melainkan jin dan manusia yang di langit. Macam mana dia boleh tahu manusia akan terbang atas kapal terbang? Inilah dia tuan-tuan yang kata ilmu.
Dia kata segala benda yang terbang, yang lalu di atasnya, atas kepala perempuan tu, melainkan jin dan manusia. Maknanya jin terbang dan manusia pun boleh terbang dalam heli ataupun dalam kapal terbang. Yang mana lalu atas kepala perempuan yang lawan suami dia, burung, unggas, melaknat perempuan itu, melainkan jin dan manusia. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi dan Hakim di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan, pakai minyak wangi, kemudian keluar ia, maka dia melintasi suatu kaum yang laki-laki supaya mendapat mencium bau yang dia pakai, maka perempuan itu dosanya seperti berbuat zina. Habis itu, Ustaz, badan saya bau busuk. Badan saya bau busuk. Terpaksalah saya pakai minyak wangi. Pergi masjid, perempuan, pergi surau, perempuan, pakai minyak wangi, haram. Tak boleh. Ya Ustaz, badan saya bau busuk. Kalau begitu, buangkan bau busuk. Dengan apa? Apa yang sebab bau busuk? Ketiak saya berbau. Bau asam. Ketiak siapa busuk? La 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 la, pok pok pok. Cerita bujang lapuk. Kalau gitu selesaikan masalah bau ketiak. Masalah bau ketiak, gunakanlah hibka, penghilang bau ketiak. Dia tak wangi, tapi dia menyerap bau ketiak. Akhirnya anda tidak lagi merasa susah hati bila berada dengan orang lain. Anda akan mendapat keyakinan yang baru. Gunakanlah hibka. Selesailah. Bukannya dengan pakai minyak wangi, pakai hibka penutup bau. Udah pakai Ustaz, penggunaan yang saya pakai tak berkesanlah Ustaz. Kalau demikian, gunakanlah limau. Tiap-tiap kali mandi, gosoklah limau. InsyaAllah hilang. Tuan-tuan, tiap-tiap kali mandi, gunakan limau. Mana nak cari limau Ustaz? Allah, berlambak-lambak. Sekarang limau Mandarin lagi banyak. Percuma aja. Pergi kedai Cina, sekotak-sekotak dia bagi. Makan limau banyak-banyak. Ambil limau nipis, hilangkan bau badan. InsyaAllah tak perlu lagi pakai minyak wangi. Saya dah buat Ustaz menggunakan limau, tapi tetap tidak berkesan. Kalau begitu, janganlah makan jerit, petai, bawang dan sebagainya. Jaga makan minum. InsyaAllah bau badan tidak ada. Jadi Nabi larang perempuan pakai minyak wangi, terutamanya pergi ke masjid. Siapa yang pakai juga pergi ke masjid atau pergi dengan niat nak bagi orang rasa bau wangi dia, dosanya macam dosa berzina. Dan laki-laki yang bila perempuan pakai minyak wangi melintasinya dengan wangian, dia pun rasa wanginya. Rupanya seorang perempuan, dia cari kedai bunga, dia beli sekuntum bunga, dia bagi RM50 kat nyonya tu. Nyonya tu kata, balance, keep the chain, dia kata. Dia hambat perempuan itu untuk dia bagi bunga. Rupa-rupanya perempuan itu menggunakan minyak wangi Mistral. Ya, maka laki-laki yang macam itu juga dikira sebagai dosa zina. Perempuan itu dapat dosa zina, laki-laki itu pun dapat dosa zina. Dijaga-jagalah. Kaum perempuan nak pergi masjid ke mana ke, minyak wangi jangan berlebih-lebih sangat. Ini dalam beg tangan tu minyak wangi. Nak keluar kereta minyak wangi. Masuk tandas minyak wangi, keluar tandas minyak wangi, keluar kereta minyak wangi. Tujuan dia apa? Nak bagi wangi pada orang, kita takut dapat macam itu. Yang pakai minyak wangi dapat sunat. Minyak wangi pada isteri, minyak wangi pada suami. Pakailah. Hukum sunat. Duduk dalam bilik tidur tu sembur segala minyak wangi. Daripada atas katil sampai atas kelambu. Pakailah. Daripada hujung rambut ke hujung kaki. Sunat. Penin suami tu. Apa jenis hang ni? Banyak sangat minyak wangi. Tapi yang kita tak sembur dengan minyak wangi, kita sembur dengan reset. Penin nama Allah tu pula. Yang disuruh sembur minyak wangi, dia sembur reset. Ya, habis orang tua tu cukup 4 tahun kanser tu. Baik, kemudian dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Askari
Saya ni tiap-tiap pagi tuan-tuan, Isnin sampai Khamis ni, hari Sabtu, hari Ahad di sekolah saya tu tiap-tiap pagi kuliah. Dalam 120 orang, 150 tiap-tiap pagi lah. Kuliah pondok kan, pelajar pondok. Cuma pondok kami tak adalah duduk macam tuan-tuan ni, semua kerusi, meja semua. Ya, hari Jumaat je cuti. Hari ni ada kuliah, besok ada kuliah. Yang mengaji semua veteran-veteran, pesara-pesara semua, pondok untuk ya, semua punya angin tuan-tuan. Masuk je bau bam, ini pun bau bam, sana pun bam rimau, bam pala, macam-macam bam tuan-tuan. Tak apalah juga, tak ada minyak wangi. Ya, saya kata tuan-tuan, saya ni mengajar kelas muda-muda wangi. Mai kelas tuan-tuan ni minyak angin semua tak. Hak kawan ni sakit lutut, hak kawan ni darah tinggi naik, kawan ni sakit kepala. Sambil duduk mengaji duduk sapu bam. Inilah dia orang tua-tua mengaji tuan-tuan. Saya ni tak bawa bam, saya dah keluarkan bam yang saya buat, bam pala dan bam serai. Siap ada gambar saya lagi. Dia kalau tuan-tuan jumpa di kedai tu, betul tu. Ya, ada gambar saya. Ya, siap dengan begini lagi, bam pala. Siap Kazim. Aduh, macam-macam ya. Tak lama nanti kopi pun keluar. Ada juga gambar saya. Saya bagi kebenaran pada satu syarikat kopi dan kopi herba di Kedah, Sungai Petani, memasarkan kopi menggunakan produk jenama saya, ya, Al-Birkah Al-Kazim. Baik, kemudian dan telah mengeluarkan tadi, dia kata perempuan itu bagi suaminya tiada aku lihat daripada akan engkau kebajikan sekali-kali. Mana-mana perempuan yang kata dekat suami dia, abang tu memang selama ni pun bukan abang yang jaga saya pun, tak pernahnya abang buat baik kat saya. Siapa-siapa perempuan yang cakap macam tu pada suaminya, batallah segala amalan perempuan itu. Macam yang saya kata tadi, hanya nak pergi Giant, suami tak mau bawa. Dah lah Giant apa, aku nak tidur, aku letih. Dia marah. Awak tu memang kalau orang ajak tu mana pun tak nak, selama ni memang awak tak nak buat baik dengan kita pun. Batal amalan perempuan itu. Sekali ajak pergi tak nak pergi, disebut semuanya tak pernah buat baik. Habis tu makan minum kamu selama ni, pakaian kamu selama ni macam mana, nafkah kamu macam mana. Dengan sebab sekali ajak pergi Tesco pun kamu tak mau marah pada aku lah. Dah tuan-tuan. Sebab tu kita ni hidup berumah tangga, benda yang tak elok, benda yang tak baik, jangan ingat, jangan ungkit. Tolonglah ingat, tolonglah ungkit benda yang baik. Kadang-kadang suami ni, ya Allah, ajak isteri tak mau buat, tak mau tidur, sekali tu dia ungkit habis-habis. Jangan ingat yang sekali tu, ingat yang selama ini 20 tahun dia jaga kita. Baru sekali isteri tu tak masak nasi sebab gas habis. Tunggu lori gas tak datang-datang. Selalu bila gas ada, dia datang je. Gas. Hari tu datang pula lori pick up gas. Tak masak, lambat sikit. Kerana lambat sekali, 30 tahun dia lupa lah. Cuba sebelum tuan-tuan marah pada rumah isteri kita, orang rumah kita, cuba kita ingat, baru 2 kali dia lambat masak. Selama ni elok je dia masak. Buat apa aku nak kisah yang 2 kali? Akhirnya tuan-tuan takkan marah. Kenapa tak masak ya? Gas tak ada abang. Atau kenapa tak beli? Nak beli dengan apa? Takkan saya nak pergi kutong gas ni? Kereta tak ada, motor rosak. Atau kamu tak telefon, nombor telefon gas, kedainya tutup raya Cina. Atau lori gas tak datang? Tak datang pun. Waktu kita cari tak datang, waktu kita tak cari datang pula. Itu belumlah masak lagi. Belumlah, baru goreng je. Setengah itu pun separuh masak baru telur. Tak apalah ya, jom kita makan di luar. Kan baik. Alhamdulillah. Kalau lah tiap-tiap hari gas habis makan, seronok kita. Jadi bawa lah berjalan. Yang tuan-tuan nak marah tu pasal apa? Dah tahu dah gas tak ada, buatlah prepare, goncang lah dulu tong gas tu. Mana nak goncangnya? Tak payah marah-marah. Bila berlaku satu-satu, tolong ingat, dia tak striker baju kita.
Lepas dia setrika baju kita, line ni dapat 3 ke 4 line. Kamu iron ke tak iron baju aku ni? Iron ni tak nampak warna gosok tu. Kalau gosok kenapa sampai 3 line? 3 line lah bagus abang, pakai dah kata dia. Ya Allah, dia bawa 3 line, lantak lah tuan-tuan. Janji aku boleh pakai baju. Apa nak malu 3 line, 2 line, 1 line? Dia setrika tu pun, terima kasih ya, cantik ya setrika, cantik sangat. Selalu 1 line lah, ya 3 line, bagus lah. Cuma puji dia. Saya kalau saya suruh isteri saya setrika baju, tuan-tuan, kalau baju saya tu baju jenis raihan, saya suruh setrika habislah. Kalau baju tu kemeja, saya tak suruh dia setrika bahagian bawah. Sebab baju tu nanti akan masuk dalam seluar, masuk dalam, jadi tak nampak juga. Yang setrika tu biarlah kedut. Setrika daripada pusat ke atas saja saya cakap. Sebab bahagian bawah nanti masuk dalam seluar, tak nampak. Nampak? Kalau saya pakai baju hairan, baju raihan, seluarnya pula bahagian punggung ke pinggang, saya tak suruh dia setrika sebab nanti dia akan duduk di bawah baju hairan saya. Nampak? Kan senang hidup isteri saya. Jubah pula saya tak suruh dia setrika bahagian belakang sebab nanti bila saya duduk atas kerusi dia kedut juga. Jadi setrika bahagian depan saja. Kan senang hidup tuan-tuan. Aduh, so boleh faham lah. Saya kata kat isteri saya, buat apa setrika teruk-teruk baju awak tu, nanti kedut juga. Oh, dia kata kalau baju awak saya setrika, baju saya awak tak pergi setrika pula. Yelah, kan kedut juga, tak usah setrika lah. Isteri saya jawab, kalau begitu tak usah basuh lah, nanti kotor juga, kata dia. Ya. Ini hidup cara orang senang. Buat apa nak setrika? Setrika kan kedut. Kalau gitu tak salah basuh, kan kotor juga, kata dia. Pakailah, tak payah basuh-basuh. Baik, kemudian dan kata dia, adalah perempuan yang tiada takut kepada Allah Ta'ala itu biasanya jatuhlah perkataan yang demikian. Ghalib tu maknanya biasalah, mudahlah akan sebut benda tu. Awak tu memang tak pernah jaga saya, awak tu memang tak ambil kisah dengan saya, selama ni pun saya je buat baik dengan awak. Dia padam segala jasa pasangan hidup dia, batallah amalan dia hanya kerana satu permintaan yang tidak dipenuhi oleh pasangan hidupnya. Baik, dia kata mana orang yang tak takut pada Allah, perkataan macam tu senang sangat keluar. Tambah suami ni nak mengorak, nak menagih kasih perempuan lain, dia ukit. Yang perempuan lagi seorang tu pun gatal juga. Kenapa awak suka dengan kita? Kan awak dah ada isteri. Kenapa awak mengorak kita? Apa jawab suami tu? Saya tidak dapat layanan daripada isteri saya. Nampak tak? Nak mengorak orang punya pasal, dia kutuk isteri dia sendiri. Apa jenis suami? Cuba kamu sendiri jawab. Memang saya gatal pun. Cuba cakap macam itu. Ini nak meraih cinta orang lain tu, kadang-kadang dia condemn isteri dia. Makan minum saya tak dijaga, layanan atas katil saya pun basi, layu, lasu. Saya perlukan kehangatan ni, ya Allah. Dan isteri kamu tak sihat, tak sihat. Dia layan cara tak sihat lah. Janganlah condemn orang lain untuk meraih cinta orang lain. Kadang-kadang kita ni nak-condemnkan orang lain untuk dapatkan sesuatu yang kita nak. Ini tak gentleman. Berusaha atas usaha kita sendiri. Jangan menang di atas kelemahan orang lain. Jangan. Saya, apa tu? Surat khabar lama. Saya kadang-kadang bila tengok bola, sebab tu saya malas tengok bola. Sebab kadang-kadang dia bagi trik. Nampak macam kena tackle. Padahal dia sendiri bagi jatuh. Akhirnya kad merah. Kad merah tinggal 10 orang. Apa lagi nak main? 10 lawan 11. Cuba main dalam keadaan gentleman. Jangan berlakon-berlakon. 11 lawan 11. Barulah betul. Ini tidak cari jalan. Macam mana nak bagi pemain bola sepak sana kena buang padang. Lagi banyak, lagi buang padang, lagi bagus. Ini tak gentleman. Bersaing elok. Padang yang rata, referee yang adil, pemain yang cukup balance sebelah dengan sebelah. Jangan kita mencari kelemahan orang lain untuk dapatkan sesuatu. Sehinggalah kita membuat cerita yang bukan-bukan kepada pasangan hidup kita sendiri.
yang selama ni jaga kita, makan minum dengan dia, tidur sekali, makan sekali, mandi sekali, susah senang sekali. Tetapi bila ada satu benda yang kita tak puas hati, itulah yang kita ungkit, mengakibatkan batal ibadat selama kita ini, selama yang kita buat. Ataupun dia kata dibuatnya kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa, sekalipun kemudian dilihat kejahatannya satu ya, nescaya berkatalah ia, saya tidak pernah lihat suatu kebajikan kamu sekali-kali. Maka perbuatan yang demikian itu membatalkan amalannya, walaupun dia dah kahwin berpuluh tahun berkhidmat. Tetapi dengan sebab perkataan begitu, 30 tahun dibatalkan pahala. Dan di mana-mana perempuan, dan mengeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, di mana-mana perempuan yang minta cerai daripada suaminya dengan tiada sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka haramlah perempuan itu mencium bau syurga. Mana-mana perempuan yang minta cerai tanpa sebab, tak boleh cium bau syurga. Habis itu Ustaz, boleh minta cerai? Boleh. Apa sebab? Yang dibenarkan syarak. Ialah apa sebab? Suami tak bagi nafkah. Nafkah apa Ustaz? Dua-dua nafkah tak bagi. Nafkah batin tak bagi, nafkah zuhir tak bagi. Berapa lama Ustaz yang kata boleh dia tak bagi itu Ustaz? Tengok dalam iddah itu, berapa lama? 3 bulan Ustaz. 3 bulan pilah rujuk jabat qadi. Suami saya dah 3 bulan tak balik. Nafkah tak bagi, telefon tidak, apa pun tidak. Apalah minta cerai. Kalau macam ni Tuan Qadi, saya nak sahkan taklik saya ni. Boleh awak buktikan suami awak tidak balik? Boleh. Mak bapak saya boleh buktikan sebagai saksi. Selain daripada mak bapak awak, boleh tak orang lain? Mak bapak awak ni memanglah mesti masuk belah awak. Oh, saya akan panggil rakan seopis saya dan jiran saya. Silakan buat. Kami mengesahkan bahawa suami dia memang tak balik dah 2 tahun. Kami pula yang sediakan makan minum pada dia. Maka dia berhak minta cerai. Sebab dalam belakang sijil nikah dia 3 bulan. Clear? Qadi kata, okey, 3 bulan kita sahkan. Lepas edah ni awak datang balik jumpa saya. Kenapa Tuan Qadi? Saya pun bujang juga, kata dia. Itu pun Qadi satu hair juga. Itu syarat yang pertama. Boleh minta cerai sebab suami tak balik, tak bagi nafkah. Yang kedua, suami balik, ada kedang terkatil tu Ustaz, tidur makan minum semua je terkatil tu Ustaz. Sakit ke dia? Tak ada Ustaz, kerja tidur aja Ustaz. Malah yamat. Saya lah yang kerja panjat pokok petai Ustaz, nak jual petai. Saya lah yang panjat pokok kelapa Ustaz, dia punya malah Ustaz. Dah berapa lama dia macam tu akak? Ya Allah Ustaz, daripada anak pertama Ustaz, akak dah tak tahan dah, akak nak minta cerai. Berhak dia minta cerai walaupun suami ada dalam rumah, sebab suami tak mampu bagi nafkah. Boleh? Ataupun sebab yang ketiga, suami tak sentuh dia. Suami langsung tak sentuh. Tak sentuh apa Ustaz? Tak sentuh lah, tak faham lah. Saya ni Ustaz, dah 4 tahun suami tak sentuh. Saya ni macam tak ada suami Ustaz. Suami sebelah saya tak pegang apa saya Ustaz. Sedangkan saya masih muda. Saya perlukan belayan laki-laki suami saya. Pergilah minta cerai. Suami awak sakit ke? Sakit. Oh, iya ke? Tak berubat? Tak mahu Ustaz. Macam bucu kain dah Ustaz. Macam bucu meja Ustaz. Langsir meja kan? Ni. Tuan-tuan nampak tak langsir meja ni? Oh, itu. Faham ke ni? Tak faham? Tak faham sudah. Dah jenuh dah Ustaz, tak mahu. Boleh minta cerai. Dulu sihat dia Ustaz, sekarang tak sihat. Tapi kerja kuat. Tapi kehendak, keinginan dah tak ada Ustaz. Saya pun manusia Ustaz. Takkan saya nak buat dosa, minta cerai. Suami dulu kerja apa? Pemanjat pokok kelapa. Oh. Habis itu macam mana boleh sakit? Dia panjat, rupanya ular tedung di atas Ustaz. Dia gelonsor turun bawah, jatuh atas tanah Ustaz, terhempas. Oh. Lepas tu mati ke dia? Tak ada mati. Benda lain mati Ustaz. Maka bolehlah dia minta cerai. Yang keempat, dia boleh minta cerai suami dia itu tak bertanggungjawab, penagih dadah.
habis barang dijual, boleh minta cerai. Ataupun yang kelima, suaminya berpenyakit yang membahayakan dia, penyakit AIDS ke, sifilis ke, yang boleh membahayakan dia ataupun anak-anak yang akan dikandungnya, boleh minta cerai. Ataupun suami itu gila ataupun separa gila, boleh minta cerai. Duk seorang-seorang gelap, boleh minta cerai. Dah tak betul dah ustaz, tak tahan dah saya ni. Ataupun dia boleh minta cerai daripada suaminya apabila suaminya itu kaki pukul. Ya, nak rakam tak? Baik. Suaminya kaki pukul, tiap-tiap hari sepak terajang, tiap-tiap hari pukul dia, boleh dia minta cerai, tak apa. Ataupun yang ke-8, dia boleh minta cerai bila suaminya menghalang dia beribadat. Yang ke-9, dia boleh minta cerai daripada suaminya bila suaminya menyuruh dia berbuat maksiat, boleh minta cerai. Inilah sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak pada seorang perempuan untuk minta cerai. Tetapi tidak boleh perempuan itu minta cerai kalau suami menikah lain. Sebab menikah lagi seorang itu dibenarkan syarak. Dengar cerita abang dah kahwin lagi seorang ya? Sampai hati abang. Apa kurang saya? Oh sudah. Belah lah pelakon air mata yang main lah. Sekarang abang pilih, saya atau dia? Saya tak suka bermadu tau. Ya tak, ya pun dah kahwin. Ya tak suka. Ceraikan saya. Hukum haram. Ya jenis ni lah yang tak boleh cium bau syurga. Tak boleh lah. Saya tak kira ustaz, tak cium pun tak apalah, lantok je lah kata dia. Subhanallah tuan-tuan. Tak cium bau syurga pun tak apalah, janji tak ada madu. Subhanallah. Dah kahwin dah ya, oi, sabarlah. Sabarnya banyak. Saya tak puas hati abang tahu. Abang nampak tak gunting tu bang? Laki lari ke tingkap dah tuan-tuan, tak lari ke pintu dah, lompat ke tingkap. Jadi janganlah macam itu. Dah kahwin, abang, saya larang, saya tak setuju ke, saya setuju ke, abang dah kahwin dah. Saya minta pada abang, tolonglah berlaku adil pada suami, pada kami berdua. Saya larang, abang kahwin juga. Saya tak suka pun abang kahwin juga. Sekarang abang dah kahwin, abang dah memikul tanggungjawab yang besar. Maka tolonglah berlaku adil. Cuba cakap macam itu. Kalau abang tak adil pada saya akan dakwa abang di hari kiamat. Ingat abang, saya takkan lepaskan abang. Kecut perut tuan-tuan. Cuba cakap macam itu. Janganlah pergi jumpa bomo, ambil pedang samurai, hambak laki. Laki lari pergi ke masjid, nyorok balik tiang. Malu ke orang aja. Yang kedua, tak boleh minta cerai kalau tak ngam dengan mak. Tak ngam dengan mak mertua. Saya tak suka dengan mak abang, tak suka dengan ayah abang. Abang okey, yang KO-nya mak abang, ceraikan saya. Yang tu tak boleh minta cerai kerana tak bersetuju dengan mak bapak suami. Mak bapak suami lantaknya lah, janji suami tu okey. Tak boleh minta cerai jika suami itu tidak sega. Dulu kenapa kahwin? Dulu saya kahwin dengan dia ustaz, saya ingatkan dah tak ada orang nak kat saya. Ya ni pun jadilah, janji lepas sesak, dia kata. Bila dia dah jadi isteri orang, ada pula orang minat pada dia, yang segak pula tu. Ya Allah. Suami dia kurus je, dia banding suami dia dengan orang yang nak dekat dia. Suami dia macam piano, macam gitar ada badan, ya Allah, macam ya Allah boleh main ha. Kurang. Dia tengok yang nak pada dia tu bulu dada yang daripada pusat naik ke muka. Subhanallah. Maka dia minta cerai kat laki dia. Dia kata, abang cerai kat saya, abang, saya tak suka dengan abang. Jenis ni lah yang tak cium bau syurga. Jenis tak cium bau syurga pasal sebab itu. Dulu kenapa kamu nak dengan aku? Dulu saya tak kisah, sebab saya ingatkan abang je nak kat saya. Sebab tu saya tak kisah. Selain daripada itu, saya nak dekat abang tu, saya tak kisah sangat sebab nama saya Aiman. Sebab tu saya tak kisah. Rupa-rupanya sekarang dah ramai orang nak. Jadi saya mempunyai pilihan. Jadi haram tuan-tuan.
Yang haram minta cerai lagi sebab tak ada sebab untuk minta cerai. Abang, kita bercerai nak? Apa salah abang? Tak ada apa salah abang. Apa kurang kamu? Tak ada apa juga. Habis tu kenapa bercerai? Saja. Rasa nak jadi macam orang muda balik abang kan? Senang, tak payah masak, tak payah basuh kain, tak payah balik kampung kan? Abang rasa tak macam tu abang? Kata suami dia. Eloklah diorang. Tuan-tuan, dia pun gila kalau diorang. Jadi kita akan sambung lagi bab ini pada kuliah yang akan datang. Haram dan harus minta cerai. Di mana tempatnya dan di mana masanya. Baik, ada apa-apa soalan? Ya. 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 Masa bila dia boleh masam muka dengan suami dia? Tak tahu. Ya, kalau ikutkan tak boleh masam muka. Rasulullah pun kalau dia tak suka, dia marah isteri dia, Nabi cuma diam. Nabi tak tarik muka masam. Pernah Rasulullah marah pada isteri dia, Rasulullah keluar di rumah, Rasulullah duduk di masjid. Tak balik Nabi di rumah. Jadi isteri Nabi tahu Nabi Muhammad marah pada mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak menyakitkan hati mereka. Ini sifat Rasulullah. Jadi kita tirulah. Kalau kita tak puas hati pada suami kita, tak puas hati pada isteri kita, cakap elok-elok. Ini bila tegur tak cakap. Bila kita tanya apa masalah, diam. Bila kita cakap, tengking. Dia bukan menambah baikkan, dia akan menambahkan keruh rumah tangga. Jadi kalau tuan-tuan tak puas hati dengan suami, cakap elok-elok. Layan dia makan, letak sekali dengan dia, duduk sekali dengan dia. Habis dia makan, abang saya nak cakap sikit je. Abang jangan marah saya ya. Saya nak tegur sikit je. Cakap elok-elok. Begitu juga suami pun. Ya, apa yang ia buat semua abang sokong. Apa yang ia buat semua abang suka. Satu benda yang abang tak suka, cakap elok-elok. Tak payah tarik-tarik muka masam. Kita dah tua-tua lah nak merajuk pasal apa. Tetapi ada masanya dia masam muka tu bukan benci. Masam muka tu merajuk. Itu menghendaki suami pujuk. Kadang-kadang orang perempuan ni terpaksa buat-buat merajuk. Bukan muka masam saja, buat-buat merajuk lah. Untuk suami tu tarik suami balik. Tu kena tuan-tuan kena faham. Ya, makan ya, tak nak makan lah. Itu merajuk. Ya, mailah makan. Tak nak lah, orang tu dah kenyang. Dah lah, makan lah. Itu mukanya masam tu merajuk. Dia suruh pujuk. Kenapa mak kamu tu? Tanya pada anak. Itu fungsi anak. Tak tahu ayah mak marah kat ayah kot. Ayah tak nak pergi dia. Pergi makan kenduri siang tadi. Ayah kan tak nak pergi. Ayah nak bawa mama kamu pergi makan KFC. Tapi mama kamu masa-masa muka orang ajak pun tak nak. Kenapa? Dia jaga agak mak. Pergilah anak tu. Mak, ayah ajak pergi KFC. Kenapa mama tak nak pergi? Siapa kata tak nak pergi? Maknanya okey lah tu. Itu sajalah orang perempuan. Itulah nama dia, kerak nasi, lembut, pandai-pandailah pujuk. Tuan-tuan akan belajar nanti. Di antara ciri-ciri suami yang baik ada 10 ciri suami yang baik. Bila masuk bab suami. Dalam 10 ciri yang baik itu salah satunya itu ialah pandai memujuk dan pandai menyelami perasaan isteri. Tuan-tuan nanti bila sampai bab suami ni kena belajar bab itu. Pandai memujuk dan pandai menyelami perasaan seorang isteri. Jangan tuan-tuan tak reti pujuk. Mana mak kamu? Dia tak nak makan? Tak nak. Lah tak nak makan sudah. Mampus dah tu. Memanglah tuan-tuan. Ini bukan suami yang baik. Suami yang baik dia ada perasaan. Jiwa sebagai seorang suami. Macam mana jiwa seorang isteri. Dia susah, payah dan sebagainya. Dia kena belajar lah. Ciri-ciri suami yang baik. Saya awal-awal mukaddimah dulu saya sebut pada tuan-tuan. Kitab ni kalau tuan-tuan baca mula-mula kahwin atau sebelum kahwin, rumah tangga bahagia insya-Allah. Yang pakar-pakar motivasi parenting pakar ni tuan-tuan yang duk sebut masalah kekeluargaan ni semua cedok kitab ni. Semua cedok. Cedok kitab ni hurai lebih kurang sikit, masuk TV, keluar TV bayaran ribu-ribu. Tapi kalau tuan-tuan main kuliah maghrib berapa ringgit ni? Berapa ringgit ni? Ni RM1.8 saja. Ni yang hak kuliah bayar berapa ringgit?
Sumbangan ikhlas. Berapa banyak ilmu tuan-tuan dapat? Tuan-tuan duk panggil tu pakar motivasi kekeluargaan. Berapa ribu cedok aja tuan-tuan. Kalau hak kita baca ni tuan-tuan, huraian dia dengan dalilnya lagi komplit. RM1.80 kitabnya, dan bayaran pula percuma. Letaklah berapa ringgit tabung tenganga. Cubalah tuan-tuan nilaikan sendiri. Daripada manusia yang cedok-cedok, diselang-seli dengan bahasa Inggeris sikit, diselang-seli dengan joking sikit, joke sikit, beribu-ribu tuan-tuan bayar kat dia. Dan kita tak rasa kedekut. Tapi kuliah maghrib yang ustaz bercakap betul daripada kitabnya, betul daripada hadisnya, betul daripada huraiannya, dalil yang komplit. Allahu Akbar. Nak bubur RM5, RM10 pun berat. Tuan-tuan, kita sama-sama fikirkan tentang ilmu. Tuan-tuan belajar je, baca je kitab ni. InsyaAllah segala hak suami, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, hak isteri dapat kita laksana dan kita ketahui dengan begitu baik sekali. Baik, cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Terima kasih pada Jabatan Kuasa Surau, terima kasih pada Ustaz Zuhir dan petugas-petugas, Tuan Haji Syam dan sebagainya. Dan saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum